Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hafizah binti Abdul Rasid, nombor matrik D2010329. Sindrom Down merupakan salah satu kecacatan daripada genetik. Bilangan kromosom bagi masalah sindrom Down adalah berbeza dengan orang yang normal. Bilangan kromosom bagi sindrom Down adalah 47 kromosom, manakala bagi orang yang normal adalah 46 kromosom. Masalah sindrom Down ini juga dikenali sebagai 21 trisomi. Antara salah satu faktor yang menyebabkan kelebihan bilangan kromosom adalah disebabkan faktor usia ibu yang mengandung mencecah 35 tahun ke bawah. Bagi pengetahuan umum, perkataan sindrom Down ini diambil daripada nama seorang doktor yang mengkaji tentang masalah ini. Beliau adalah John Langdon Down, merupakan ahli fizik yang berwarga negara British. Selain itu, masalah sindrom Down ini melibatkan dari aspek ketidakupayaan intelektual dan kelewatan pembangunan. Tambahan pula, satu kajian telah dilakukan oleh Pusat Genom Manusia dan Universiti Sains Malaysia iaitu USM yang menyatakan bahawa masalah sindrom Down di Malaysia adalah 1 bagi setiap 950 kelahiran. Fizikal sindrom Down ialah yang pertama ialah nada leher yang pendek dan lebar dengan kulit berkendur. Yang kedua, muka dan hidung yang rata, kepala dan mulut yang kecil, kedudukan mata sedikit ke atas, lidah besar dan terjerleh, kedudukan telinga yang rendah, tubuh pendek, satu garis lurus di tapak tangan, tangan yang besar, jari tangan yang besar, mempunyai jurang besar antara ibu jari dengan jari kedua kaki, kecacatan mental ringan dan sederhana. Seterusnya, mata sentiasa merah dan berair, badan bongkok serta bintik putih pada bahagian mata yang berwarna. Saya Nahais Nabila binti Jailani, nombor matrik D2010332. Saya akan menerangkan tentang faktor penyebab berlakunya sindrom Down. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada masalah sindrom Down. Faktor yang pertama ialah faktor umur ibu mengandung. Bagi ibu mengandung yang berusia 35 tahun ke atas, mereka berisiko tinggi dan berpeluang untuk melahirkan anak sindrom Down. Faktor yang seterusnya ialah keturunan ataupun genetik. Setengah daripada masalah ini juga berlaku dalam keturunan, namun ia juga boleh terjadi semasa proses pembentukan sel pembiakan. Selain itu, faktor daripada sebuah keluarga yang sudah memiliki anak sindrom Down. Faktor ini menyebabkan risiko yang lebih tinggi untuk memiliki anak sindrom Down kerana mereka telah mempunyai pengalaman pada anak mereka yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wafa binti Milizan. Nombor matrik saya D2010300. Ini saya nak kongsi kepada anda semua tentang 6 isu kesihatan yang berkaitan dengan sindrom Down. Pertama adalah masalah jantung. Hampir separuh daripada kanak-kanak sindrom Down mempunyai masalah jantung, termasuk jantung berlubang. Bagi penyakit yang serius, pembedahan perlu dilakukan untuk memastikan kelangsungan hidup yang lebih baik. Keadaan jantung berlubang biasa pula sebahagiannya boleh sembuh tanpa apa-apa rawatan. Kanak-kanak sindrom Down perlu melalui jaringan ultrasound jantung untuk mengesah masalah lebih awal. Yang kedua ialah masalah penglihatan. Kanak-kanak sindrom Down lebih cenderung mengalami masalah penglihatan seperti rabun, silau dan katarak. Pemeriksaan mata oleh doktor adalah disyorkan sejak di peringkat awal dan dilakukan secara berkala. Penggunaan cermin mata dan rawatan lain sangat
ialah masalah pendengaran. Ia boleh disebabkan oleh beberapa faktor. Ini termasuk kelainan pada struktur telinga dan sistem imunisasi yang lemah. Pemeriksaan awal adalah sangat penting dalam proses pembesaran dan pembelajaran, terutamanya percakapan, bahasa dan ruang sosial. Mereka berisiko lambat mendapat kosakata dan percakapan yang jelas. Yang kelima adalah hypothyroid. Thyroid adalah kelenjar terletak di bahagian depan tengkuk. Ia menghabiskan hormon thyroid yang berperanan mengawal banyak perkara termasuk suhu badan dan tenaga. Hormon ini juga sangat penting untuk perkembangan mental bayi. Bayi yang mengalami hypothyroid perlu mengambil pil hormon terbabit seumur hidup mereka. Keenam iaitu yang terakhir ialah otot lemah. Keadaan ini melibatkan mereka yang lambat merangkak, duduk serta berjalan. Walau bagaimanapun mereka masih mampu berjalan seperti biasa. Selain itu, keadaan otot yang lemah dan kecenderungan menjelikan lidah membuatkan proses menyusu dan memberi makan mungkin agak sulit. Mereka memerlukan suplemen untuk memastikan zat dan nutrisi yang mereka makan adalah cukup. Assalamualaikum. Hai, nama saya Siti Noasha binti Ibrahim. Nombor matriks D2010871. Hari ini saya akan mengulaskan tentang kesimpulan sindrom Down. Kesimpulannya, sindrom Down ini ialah penyakit berketurunan. Setiap ibu bapa menginginkan anak yang sihat dan comel. Namun, takdir Tuhan tidak dapat kita lawan. Walaupun Tuhan mengurniakan anak sindrom Down, namun kita tidak seharusnya merasa malu dan tidak menyalahkan takdir. Setelah saya mengkaji mengenai sindrom Down, dapat disimpulkan bahawa ia merupakan masalah genetik yang tidak boleh berjangkit melalui sentuhan ataupun perpindahan darah. Selain itu, sindrom Down terjadi akibat ketidaknormalan kromosom yang ke-21, di mana terdapat 3 kromosom. Sindrom Down juga tidak boleh diubati, tetapi mereka yang dilahirkan sebagai sindrom Down boleh dilatih untuk menguruskan diri sendiri. Walaupun perkembangan mental dan fizikal kanak-kanak sindrom Down lambat berbanding dengan kanak-kanak biasa, namun dengan latihan dan bimbingan yang sempurna mampu mengubah kehidupan mereka agar menjadi lebih baik. Akhir sekali, kondisi sindrom Down merupakan genetik yang memerlukan kerjasama semua pihak dalam membantu anak-anak istimewa. Tidak dilupakan juga sokongan ibu bapa dan keluarganya membesarkan mereka.